Hi everyone. Okay, so in this video we're gonna proceed with recurring decimal. Okay, so now we're gonna proceed with recurring decimal. Okay, do you guys still remember apa dia recurring decimal ni? Ingat lagi ke tak ni? Ingat. Okay, bagus. So for those yang ingat, recurring decimal adalah decimal yang repeated. How many types of decimal kita ada? So untuk decimal kita ada two types. Kita ada recurring, okay, and lagi satu terminating. Okay. Maksud terminating ni dia stop lah, terminate. Contohnya 0.25. 0.25. Okay, this one is terminating decimal. Okay, another example 0.77. Okay, sampai situ. Tak pun 0.123. Dia terminating, dah tak ada dah belakang tu. Okay, for recurring decimal, dia akan repeated 0.7777 sampai infinity. Or 0.13113 sampai infinity. So this one, 13 akan repeated sampai infinity. Next, dia boleh jadi 0.397. So dia ulang 397, 397, okay? And boleh jadi juga 0.231. Dia ulang 31 sahaja. 31, 31, 31 sampai infinity. Dua dia tak ulang, okay? Okay, so this one adalah recurring, this one adalah terminating. So kalau dia boleh tulis dalam bentuk ni, maksudnya dia boleh buat dalam fraction lah. Bila dia recurring decimal ataupun terminating decimal, we can write it into fraction. Okay, so this one adalah rational number. For irrational number, dia tak boleh tulis recurring ataupun terminating. Okay, open back your notebook lah pasal rational irrational ni. Okay, so for today, our focus is to convert. Kita nak convert daripada our objective for today, nak convert recurring decimal kepada fraction. Okay, kita akan guna algebra. Kita akan buat linear equation lah. Ni cara dia. Kalau guna calculator, contoh kan, let's say 0.77777777. Okay, put as much as you can. Okay, and then put equal. And then you press A, B, C. So this one automatically akan terus dapat 7/9. However, in the exam or if you have to do it manually, kita akan guna algebra. Okay? Kita akan guna algebra. Senang sahaja, jangan risau. So ini contoh dia, you can read it by your own. I'm going to do a few questions to show to you how to convert recurring decimal to fraction. Okay, so basically bila dia repeated ni, kita akan simplekan dia, kita akan letak dot sahaja. Okay, example yang pertama, kita nak buat 0.4 dot. Okay, maksud dot ni maksudnya dia recurring decimal lah, dia adalah 0.4444 sampai infinity. Okay, so macam mana nak buat? Kita akan jadikan this recurring decimal as a variable. So kita akan let x is equal to 0.444444 sampai infinity. Okay, so our aim, kita nak biarkan, kita nak hapuskan yang repeated kat belakang ni. Okay, kita nak hapuskan yang repeated dekat belakang. Okay, cara dia, so sekarang ni kita dah ada x sama dengan 0.444. So bila dia 10x, maksudnya kita darab 10. X ni darab 10, yang ni pun kita akan darab 10. Okay, bila 0.444 darab dengan 10. Okay, so this one kita darab 10 kan. Belah sini pun kita akan darab 10. So bila darab 10 kat sini, kita akan gerak ke kanan. Betul. So akan dapat 10x akan sama dengan 4.4444 sampai infinity juga. Betul? Okay. So bila dah ada sampai macam ni,
And then kita boleh combine lah. Ni equation pertama, yang ni equation kedua kita. So 10x adalah 4.444 and our x just now is 0.444444. Okay, nampak? So this equation kita nak hapuskan kan yang belakang ni. So kita akan tolak. Dia macam simultaneous agak sikit. So kita akan tolak this equation with this equation. Yang ni akan tolak dengan ini. Okay. So when we subtract this equation, 10x minus x, we will get 9x. Okay. And this one, 4.444 tolak dengan 0.44. So yang ni, belakang dia ni akan tolak habis. Kan? So kita akan tinggal 4 sahaja. Nampak ke tak nampak ni? So yang the repeated behind this, it will get rid. Kiranya sampai infinity tu, kita dah tolak sampai infinity. So akan tinggal 4 sahaja. Okay, bila dah dapat macam ni, kita nak selesaikan untuk x lah. So our x akan jadi 4/9. Sebab apa? Sebab kita bahagi 9 sini, sini pun akan bahagi 9. Okay. So x kita adalah 4/9. X kita tadi apa? Adalah recurring decimal. So sekarang dia dah jadi fraction. So we are done. Okay, next question. Okay, 0.81. Okay, 0.81 dia repeated dekat 81. So 0.818181 until infinity. Okay. So how we will do it? Sama juga cara kita akan let. Kita akan jadikan x sama dengan 0.818181. Okay. Okay, so sampai infinity. So sekarang kita nak hapuskan 81818181, betul? So bila nak hapuskan 81, this one you have to think logically. So kita nak buang 81, x ni kita akan darab dengan 100. We will multiply with 100. Okay. So when we multiply with 100, we will get 100x is equal to, ni dapat 81.81. Okay. So kita akan tolak dengan x sama dengan 0.818181. So 81 kita ni sampai infinity ni dia akan hilang, get rid dah. Okay, so equation first dengan second ni kita akan tolak. So 100x tolak x dapat 99x and 81.818181 ni minus dengan this one, we will get 81. Okay. And then we just want x, so x we will get 81/99. Okay. So bahagi 99 sini, sini pun bahagi 99. And then you have to simplify this one. Kalau boleh kecilkan, kita kena kecilkan. So yang ni 81 dengan 99 ada dalam sifar 9. So akan dapat 9/11. Okay. So our answer is 9/11. We have convert this recurring decimal into fraction. Okay, next, number 3. Okay, number 3. Number 3, 0.125. 0.125. Okay. So 0.125 dia repeat macam ni. Okay. So kalau dot macam ni maksudnya dia adalah 0.125. Okay, dia repeat 125 ni. 125. Okay. So this one sama je, kita akan namakan dia sebagai x. X sama dengan 0.125. Okay. And then we want to get rid 125 ni. Kan? So bila 125 ada 3 kan? So bila dia 3 kita akan darab dengan 1000. Multiply with 1000, this one we will multiply with 1000. So we will get 1000x is equal to 125. Kan? 1, 2, 3.
125.125 sampai infinity lah. Okay. And then kita akan ambil balik x tu. X is equal to 0.125. Okay. And then we will subtract this both equation. 1000x minus with x, we will get 999x. So yang this one we will get 125. Okay, yang ni dia dah tolak dah. 5 dah tolak dengan 5 sampai hilanglah semua sampai infinity ni. So our final answer we will get x is equal to 125 over 999. Dah siap. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. This one dah tak boleh kecilkan dah. Okay, next. Kita ada 5 example. So for number 4, the number 4, our question is 0.258. Okay. So this one recurring dia 5 dengan 8, which is 0.258, 58 until infinity. Okay. Yang ni dia lain sikit daripada 3 contoh tadi. So we have to let x is equal to 0.258, 58, 58, 58, 58. Okay, so sekarang dia repeat 5858 kan? Okay, so first step kita akan cari, kita akan darab dulu 10x dengan 100x. Ada dua benda kat sini. So first kita darab dengan 100x. Darab dengan 100 dulu. So we will get 100x. So akan dapat 100x. Okay, sama dengan this 1, 2, 3, 258.585858. Okay. Kita darab dengan, bukan 100. 100 ke? 1, 2, 3 darab dengan 1000. Silap. Kita akan darab dengan 1000x. Kita akan darab dengan 1000. So 100 akan dapat 25.8. So kita akan darab dengan 1000. Supaya dapat macam ni. So 1000x akan dapat 25858. Kalau tadi dia dapat 25. Kalau darab 100 tadi kita dapat 25.85858. Dia okey. Tengok So yang ni next kita kena buat lagi satu, darab dengan 10x pula. Darab dengan 10. Okay, so bila darab dengan 10, we will get 10x is equal to, darab dapat 2.585858. Okay, tadi ni kan darab 100. Kalau ni darab 100 tadi, and then kita combine dengan darab 10 ni. Okay, yang belakang ni dia bila tolak dia ada baki sampai infinity. That's why kita tak boleh darab 100 tadi. Okay, sebab tu kita tak boleh darab 100, kita kena darab 1000. That's why I said just now you have to think logically how to get rid yang repeated ni. Okay, so for this one you have to time with 1000 dengan times multiply with 10. Okay, so after dah multiply dah nampak dia boleh get rid tu. So baru kita tolak. So 1000 minus 10 akan dapat 990x. And this one yang belakang ni dah cancel. And 258 tolak 2 dapat 256. Okay. And then x we will get 256 over with 990. Okay, kecil kan? Selalunya boleh bahagi 2 lah. Kita bahagi 2 dulu. So akan dapat 128 over 495. Okay. So this is our final answer. Kita convert this one into fraction. X is equal to 128 over 495. Okay. So just now kita tengok kalau darab 1000 baru boleh get rid 5858 ni. Kalau darab 100 tadi dia tak boleh get rid Okay, take note this one. So you have to think logically. Okay, and last one 0.7
1, 2, 5. Okay, so yang ni dia repeat dekat 1. Okay, maksudnya dia repeat 0.7125, 125, 125 sampai infinity. Okay. Macam number 4 tadi, at the end sebenarnya kita tak gunalah yang X ni. Kita hanya guna 1000X dengan 10X. Okay. Same goes with this one sebab 7 ni dia tak repeat. Dia repeat hanya 1 to 5. So we will let X is equal to 0.7, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, dot dot dot. Okay. So kita nak get rid 1 to 5, right? So 1, 2, 3, 4. 4 maksudnya kita akan darab 10,000. Kita akan darab 10,000. 10,000 and this one will be 10,000. Okay, sebab darab kena ada 4 kosongan. 1, 2, 3, 4. So we will get 10,000 X is equal to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 7, 1, 2, 5. 0.125, 125, 125. Okay, and then kita nak 125 je kat belakang ni. So kita akan darab dengan, kita darab macam ni. Kan? So darab 10, this one pun akan darab 10. So we will get 10x and 7.125, 125. 1, 2, 5. Okay. So nampak dia boleh, barulah boleh cancel out 1, 2, 5 ni. Until infinity kita cancel out. Okay. So selesaikan this as usual. 10,000 minus 10 we will get 9,990x is equal to, ni pun dah tolak macam biasa. 8. So 7118. Okay. So then find x sama dengan 7118 over 9990. Okay. Sebabnya kita dah bagi sini 9990, sini pun dah bagi 9990. Okay, kalau boleh kecilkan, kita akan kecilkan dia. Okay, boleh tak kecilkan? Boleh bahagi 2 biasanya sebab ni 8, ni 0. We divide with 2, we will get 3559 over 4995. Okay, itu sahaja. Siaplah yang ni, dia dalam fraction macam ni. Okay, so the point is for you to convert from recurring decimal into fraction, you have to think logically on how to get rid yang belakang ni lah. Okay. So you have to make your own notes, and if you have any question, just ask your teacher. This is additional notes. When the question have the keyword proof, you have to show your working to get full marks. Okay? So take note bila ada perkataan proof, kena tunjuk jalan kira. And for today exercise, kita ada 7 soalan sahaja for you to prove that all the recurring decimal can be changed into fraction. Make sure show your working dekat sini. Jangan simply tekan calculator. Dah show your working, nak check guna calculator, tak apa. So hari ni 7 soalan je. Simultaneous linear equation, you have to tengok balik discussion exercise 5 kalau ada yang still tak faham simultaneous linear equation. That's all for today, and for tomorrow kita akan masuk new topic, linear inequalities. Thank you. That's all for today. Assalamualaikum.